Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4 KSSM bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dengan tajuk kecilnya Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948, ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, pentadbiran. Yang kedua, kewarganegaraan. Yang ketiga, perundangan. Dan yang keempat, kuasa Raja-Raja Melayu. Jadi semua sekali ada berapa ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948? Ada 4 ciri. Pentadbiran, kewarganegaraan, perundangan dan kuasa Raja-Raja Melayu. Dia punya formula, tapir warnakan udang ramli. Okey, tengok perangan formula. Tapir merujuk kepada pentadbiran. Pentadbiran berasal daripada perkataan takbir. Takbir hampir sama sebutan dia dengan tapir. Jadi tapir itu merujuk kepada takbir, iaitu pentadbiran. Yang kedua, warnakan. Warnakan merujuk kepada kewarganegaraan. Kewarganegaraan berasal daripada perkataan warga negara. Warga negara. Apa persamaan warnakan dengan warga negara? Persamaannya pada huruf WAR. Jadi warnakan merujuk kepada warga negara, iaitu kewarganegaraan. Udang merujuk kepada perundangan. Perundangan berasal daripada perkataan undang. Undang kalau buat N menjadikannya udang. Jadi udang tu merujuk kepada undang, iaitu perundangan. Dan last sekali ramli. Ramli merujuk kepada raja. Persamaan pada huruf RA di depan. Ramli, raja, iaitu kuasa Raja-Raja Melayu. Jadi semua sekali ada berapa ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948? Ada 4 ciri. Formulanya, tapir warnakan udang ramli. Oh, kesian kat udang kena buli dengan tapir. Jadi tapir itu merujuk pada apa? Pentadbiran. Warnakan tu kewarganegaraan. Udang perundangan. Ramli itu adalah Raja-Raja Melayu, iaitu kuasa Raja-Raja Melayu. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, pentadbiran dulu. Pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ada 4 perkara semuanya yang perlu diketahui. Yang pertama, persekutuan dibentuk melalui gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat. Macam mana kerajaan persekutuan boleh dibentuk? Persekutuan dibentuk melalui gabungan. Gabungan berapa negeri Melayu? 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat. Yang kedua, Singapura kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan dia. Jadi Singapura diasingkan sebagai tanah jajahan British. Yang ketiga, Pesuruhjaya Tinggi British mengetuai PTM. Siapa ketua PTM? Pesuruhjaya Tinggi British. Dan last sekali, Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan. Ada berapa majlis persekutuan diwujudkan? 2 majlis persekutuan. Yang pertama, Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan. Dua-dua ni majlis persekutuan. Ingat tak? Majlis mesyuarat dengan majlis perundangan. Dua-dua majlis ini ditubuhkan bagi membantu Pesuruhjaya Tinggi British dalam pentadbiran. Jadi semua sekali, ada berapa perkara dalam bidang pentadbiran? Ada 4 perkara. Formulanya, Persatuan Singa berjaya bermesyuarat. Persatuan Singa berjaya buat apa? Berjaya mesyuarat. Singa pun kena mesyuarat. Jangan main-main. Dan mereka ada persatuan mereka sendiri. Jadi Persatuan Singa berjaya mesyuarat. Okey, tengok perangan formula. Persatuan merujuk kepada persekutuan. Sebagaimana cikgu terangkan sebelum ni, persekutuan berasal daripada perkataan sekutu. Sekutu pula berasal daripada perkataan apa? Kutu. Ya, salah tu. Dengar elok nah. Persekutuan berasal daripada perkataan sekutu. Sekutu berasal daripada perkataan satu. Sebab tu bila disebut Persekutuan Malaysia membawa maksud satu Malaysia. Jadi perkataan persekutuan tu berasal daripada perkataan satu. Sama juga dengan perkataan persatuan. Persatuan juga merujuk kepada perkataan satu. Jadi persatuan tu merujuk kepada persekutuan. Di mana persekutuan diwujudkan hasil gabungan 9 buah negeri Melayu dan juga 2 buah negeri Selat. Singa merujuk kepada Singapura. Singapura. Ada 4 sebutan Singapura. Juga ambil 2 sebutan pertama menjadikannya singa. Jadi singa merujuk kepada Singapura, iaitu Singapura diasingkan sebagai tanah jajahan British. Berjaya merujuk kepada Pesuruhjaya. Pesuruhjaya ada 5 sebutan. Jadi cikgu ambil 2 sebutan yang terakhir menjadikannya berjaya.
Jadi berjaya merujuk kepada Pesuruhjaya, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British mengetuai PTM. Dan yang terakhir adalah mesyuarat. Mesyuarat ni merujuk kepada dua mesyuarat persekutuan, iaitu mesyuarat mesyuarat ni merujuk kepada mesyuarat juga, iaitu Majlis Mesyuarat Persekutuan. Sebagaimana kita tahu, Majlis Mesyuarat Persekutuan ada dua majlis persekutuan diwujudkan. Selain Majlis Mesyuarat Persekutuan, yang kedua adalah Majlis Perundangan Persekutuan. Ingat ada dua majlis persekutuan diwujudkan. Selain Majlis Mesyuarat Persekutuan, yang kedua adalah Majlis Perundangan Persekutuan. Jadi mesyuarat merujuk kepada mesyuarat juga, iaitu Majlis Mesyuarat. Perkataan mesyuarat tu duduk tengah-tengah. Jadi majlis apa? Majlis Mesyuarat Persekutuan. Yang kedua, majlis persekutuan apa diwujudkan? Majlis Perundangan Persekutuan. Jadi ada dua majlis di situ. Cikgu ulang balik. Yang pertama, Majlis Mesyuarat Persekutuan. Dan yang kedua, Majlis Perundangan Persekutuan. Dua-dua majlis persekutuan ini diwujudkan untuk membantu Pesuruhjaya Tinggi British dalam bidang pentadbiran. Jadi apa formula untuk ciri-ciri dalam bidang pentadbiran? Formulanya, Persatuan Singa berjaya mesyuarat. Persatuan merujuk kepada persekutuan diwujudkan hasil gabungan 9 buah negeri Melayu dengan 2 buah negeri Selat. Singa merujuk pada Singapura. Singapura diasingkan sebagai tanah jajahan British. Persatuan Singa berjaya merujuk kepada Pesuruhjaya Tinggi British mengetuai PTM. Dan last sekali mesyuarat merujuk kepada Majlis Mesyuarat Persekutuan. Satu lagi majlis persekutuan apa? Majlis Perundangan Persekutuan. Diwujudkan untuk membantu pentadbiran Pesuruhjaya Tinggi British dalam PTM. Okey, seterusnya kita lihat ciri yang kedua. Ingat balik formula. Tapi warnakan udang ramli. Warnakan merujuk kepada apa? Warnakan merujuk kepada kewarganegaraan. Okey, sebelum kita tengok dengan lebih lanjut tentang ciri yang kedua, kewarganegaraan, kita lihat dulu tentang majlis persekutuan tadi. Majlis persekutuan tadi diwujudkan ada dua. Majlis Mesyuarat Persekutuan, yang kedua Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, Majlis Mesyuarat Persekutuan ni mengandungi ahli rasmi dan tidak rasmi. Ahli tidak rasmi pada peringkat permulaan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Ahli tidak rasmi. Jadi ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan terdiri daripada ahli rasmi dan tidak rasmi. Ahli tidak rasmi itu dilantik oleh siapa? Pesuruhjaya Tinggi British. Manakala Majlis Perundangan Persekutuan terdiri daripada ahli daripada pelbagai kaum. Jadi semua sekali ada berapa majlis persekutuan? Ada dua majlis persekutuan. Majlis Mesyuarat Persekutuan dan yang kedua Majlis Perundangan Persekutuan. Ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan terdiri daripada ahli rasmi dan tidak rasmi. Ahli tidak rasmi dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Manakala ahli Perundangan Persekutuan terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, kita lihat ciri yang kedua, iaitu kewarganegaraan. Terdapat dua bentuk kewarganegaraan, iaitu kewarganegaraan secara kuasa undang-undang dan yang kedua kewarganegaraan secara pendaftaran. Ingat ada dua saja kewarganegaraan, secara kuasa undang-undang dengan secara pendaftaran. Okey, kita lihat satu persatu. Kewarganegaraan secara kuasa undang-undang. Yang pertama, jus suli hanya kepada rakyat raja dan rakyat British. Ingat kerakyatan secara jus suli, iaitu kerakyatan yang sama rata diberi kepada rakyat raja Melayu dan juga rakyat British. Dua saja rakyat yang dapat. Rakyat raja Melayu, rakyat British. Pemohon yang lahir di luar negeri, ayahnya mestilah rakyat raja dan juga rakyat British sahaja. Jadi pemohon yang daripada luar negeri boleh mohon kewarganegaraan dengan syarat ayahnya mestilah rakyat raja dan juga rakyat British. Itu luar negeri. Manakala pemohon ataupun penduduk dari dalam negeri-negeri Melayu yang lahir sebelum ataupun semasa ataupun selepas. Jadi sebelum, semasa dan juga selepas tarikh perjanjian Persekutuan Tanah Melayu boleh mendapatkan kewarganegaraan secara kuasa undang-undang. Jadi ada dua perbezaan di situ. Yang pertama, bagi pemohon yang lahir di luar negeri, ada dua perbezaan lahir. Lahir di luar negeri, mesti ayahnya adalah rakyat Raja Melayu ataupun rakyat British. Manakala pemohon yang lahir dalam negeri-negeri Melayu,
sama ada sebelum, semasa ataupun selepas tarikh perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, boleh menjadi warga negara secara kuat kuasa undang-undang. Cikgu ulang balik no. Ada dua lahir di situ. Yang pertama, lahir di luar negeri dengan syarat ayahnya adalah rakyat Raja Melayu dan juga rakyat British. Dan yang kedua, lahir dalam negeri-negeri Melayu, sama ada sebelum, semasa ataupun selepas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dua-dua ni layak menjadi warga negara Tanah Melayu secara kuat kuasa undang-undang. Okey, dan yang keempat, rakyat raja dan mereka yang naturalize. Apa maksud naturalize? Naturalize ni ialah mereka yang memahami adat resam, bertutur bahasa setempat dan juga serasi dengan penduduk Tanah Melayu. Boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang dikuatkuasakan. Rakyat Raja Melayu dan juga rakyat yang naturalize. Okey, tengok. Rakyat yang naturalize ni mesti ada 3 perkara. Yang pertama, memahami adat resam. Yang kedua, bertutur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan yang ketiga, bertutur bahasa Melayu. Dan yang ketiga, serasi dengan penduduk Tanah Melayu. Okey, dia punya formula. Alat tutup botol sasi. Alat merujuk kepada adat, iaitu adat resam. Memahami adat resam Melayu. Tutup merujuk kepada tutur, iaitu bertutur. Botol merujuk kepada bahasa, persamaan pada huruf B. Jadi botol merujuk kepada bahasa. Jadi tutup botol merujuk kepada bertutur bahasa Melayu ataupun bertutur bahasa setempat. Dan sarsi merujuk kepada serasi. Serasi dengan siapa? Serasi dengan penduduk Tanah Melayu. Jadi apa maksud penduduk yang naturalize? Penduduk yang naturalize ni mestilah memahami adat resam, bertutur bahasa Melayu, dan yang ketiga serasi dengan penduduk tempatan. Dia punya formula alat tutup botol sarsi. Jadi rakyat Raja Melayu dan juga rakyat yang naturalize boleh memohon kewarganegaraan melalui mana-mana undang-undang yang dikuatkuasakan. Jadi semua sekali, ada berapa syarat untuk menjadi warga negara secara kuat kuasa undang-undang? Ada 4 syarat. Yang pertama, mestilah rakyat Raja Melayu dan juga rakyat British. Mereka ni boleh pohon secara jus soli. Jadi warga negara secara apa? Secara jus soli. Yang kedua, rakyat yang lahir di luar negeri, mestilah ayahnya menjadi rakyat Raja Melayu ataupun rakyat British. Manakala rakyat yang lahir di dalam negeri Melayu, sama ada sebelum, semasa ataupun selepas, boleh memohon warga negara secara kuat kuasa undang-undang. Dan yang terakhir, rakyat Raja Melayu dan juga rakyat yang naturalize. Apa maksud rakyat yang naturalize? Dia punya formula alat tutup botol sasi. Alat tu memahami adat resam. Tutup botol tu bertutur bahasa Melayu. Sarsi itu adalah serasi dengan penduduk. Mereka ni boleh menjadi rakyat dengan cara kuat kuasa undang-undang. Okey, yang kedua adalah kewarganegaraan secara pendaftaran. Kewarganegaraan secara pendaftaran ni diberikan kepada mereka yang dilahirkan dalam Persekutuan Tanah Melayu dan bermastautin. 2 syarat nah. Dilahirkan dan juga bermastautin selama 15 tahun daripada tempoh 20 tahun dari hari permohonannya. Mereka kena bermastautin apa tahun? 15 tahun daripada tempoh 20 tahun dari tarikh permohonannya. Ingat nah, ada 2 syarat. Lahir dengan bermastautin selama berapa tahun? 15 tahun daripada 20 tahun tempoh permohonannya. Okey, yang kedua, tiada rekod jenayah. Yang ketiga, menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang keempat, bersetuju taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Dan yang kelima, mereka yang mempunyai tingkah laku yang baik. Jadi, rakyat yang ingin memohon warga negara secara pendaftaran ni mestilah lahir dan juga bermastautin selama berapa tahun? Dia dah lahir dan bermastautin selama 15 tahun. Dan tempoh permohonan yang boleh dibuat selama berapa tahun? 20 tahun tempoh permohonan. Baru akan diluluskan. Jadi mesti lahir dan bermastautin selama tempoh 15 tahun daripada tempoh 20 tahun dari hari permohonannya. Okey, itu yang wajib ingat. Kemudiannya formula bermula daripada nombor 2, 3, 4, 5. Ada
perkara tu ada formula. Tengok formulanya. Jenayah botol tak laku. Jenayah apa yang tidak laku? Jenayah botol. Tengok perangai formula. Jenayah merujuk kepada jenayah juga, iaitu tiada rekod jenayah. Botol merujuk kepada bahasa, iaitu menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tak merujuk kepada taat bersama pada huruf TA, iaitu taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Dan laku merujuk kepada laku juga, iaitu tingkah laku yang baik. Jadi formulanya, jenayah botol tak laku. Jenayah tiada rekod jenayah. Botol menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tak merujuk kepada taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Laku merujuk kepada tingkah laku yang baik. Ingatlah, kewarganegaraan secara pendaftaran ini yang wajib ingat adalah mestilah lahir dan bermasa total selama berapa tahun? Selama 15 tahun di Tanah Melayu dalam tempoh 20 tahun dari hari permohonannya. Kemudian baru masuk formula. Apa formulanya? Jenayah botol tak laku. Jenayah tiada rekod jenayah. Botol menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tak, iaitu taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Laku adalah tingkah laku yang baik. Okey, kita lihat ciri yang ketiga. Ingat balik formula. Formulanya tadi, tapi warnakan udang Ramli. Udang tu perundangan. Okey, tengok. Dalam bidang perundangan, Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Ya, Majlis Perundangan Persekutuan diwujudkan yang diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, tengok bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan mencakupi yang pertama ketenteraman awam, yang kedua perdagangan, yang ketiga komunikasi, yang keempat percukaian, yang kelima kehakiman, dan yang keenam hal ehwal luar. Dia punya formula, tentera dugung kasih cucu hakim seluar. Siapa yang kasih cucu hakim seluar? Tentera dugung. Jadi formulanya, tentera dugung kasih cucu hakim seluar. Okey, tengok perangai formula. Tentera merujuk kepada tentera juga, iaitu ketenteraman. Ketenteraman berasal daripada perkataan tenteram. Tenteram kalau buat M tinggal tentera. Jadi tentera merujuk kepada tentera juga, iaitu ketenteraman awam. Dugung merujuk pada perdagangan. Perdagangan berasal daripada perkataan dagang. Dagang cikgu ubah menjadi dugung. Jadi dugung merujuk kepada dagang, iaitu perdagangan. Yang ketiga, kasih merujuk kepada komunikasi. Komunikasi ada 5 sebutan. Cikgu ambil 2 sebutan terakhir, iaitu kasih. Kasih merujuk kepada komunikasi. Cucu merujuk kepada percukaian. Percukaian berasal daripada perkataan cukai. Cukai, sebutan pertamanya cu. Jadi cucu merujuk kepada cukai, iaitu percukaian. Hakim merujuk kepada kehakiman. Kehakiman berasal daripada perkataan hakim. Dan last sekali, seluar merujuk kepada luar. Seluar, cikgu ambil 2 sebutan luarnya, merujuk kepada luar, iaitu hal ehwal luar. Jadi apa formula bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan? Tentera dugung kasih cucu hakim seluar. Tentera merujuk kepada ketenteraman awam, dugung merujuk kepada perdagangan, kasih merujuk kepada komunikasi, cucu merujuk kepada cukai, hakim merujuk kepada kehakiman, seluar merujuk kepada hal ehwal luar. Okey, dan yang terakhir, undang-undang yang dibuat perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Okey, dan last sekali ciri-ciri yang terakhir, iaitu kuasa Raja-Raja Melayu. Majlis Raja-Raja Melayu dibentuk untuk membolehkan Raja-Raja Melayu memberikan pandangan dalam perkara-perkara tertentu dalam pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Jadi, kuasa Raja-Raja Melayu dalam bidang pentadbiran ada pengaruh tak dalam bidang pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu? Ada. Melalui apa? Melalui Majlis Raja-Raja Melayu. Jadi, Majlis Raja Melayu dibentuk untuk membolehkan Raja-Raja Melayu memberikan pandangan. Jadi, Raja-Raja Melayu boleh bagi pandangan dalam semua bidang pentadbiran kepada Pesuruhjaya Tinggi British. Manakala di peringkat negeri, Sultan bertanggungjawab mengesahkan rang undang yang diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri. Di peringkat negeri, Sultan mempunyai kuasa penuh dalam bidang pentadbiran dan untuk mengesahkan rang undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri. Okey, hanya itu sahaja. Jadi kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244, iaitu 10 markah. Baiklah, kita bincang satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, nyatakan kuasa Raja-Raja Melayu dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kuasa Raja-Raja Melayu. Ada 2 kuasa Raja-Raja Melayu. Di peringkat persekutuan ditubuhkan Majlis Raja-Raja Melayu, manakala di peringkat negeri, Raja boleh sah
perundang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri. Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan. Jadi bermaksud jawab terus ya, tak perlu ambil ayat pembuka soalan. Majlis Raja, jadi dekat 1 Roman tulis Majlis Raja-Raja Melayu dibentuk untuk membolehkan Raja-Raja Melayu memberikan pandangan dalam perkara tertentu, dan 2 Roman tulis di peringkat negeri Sultan bertanggungjawab mengesahkan undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri, iaitu DUN. Jadi layak dapat 2 markah. Okey, soalan B ditanya, Majlis Perundang Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Soalan tanya, jelaskan bidang kuasa majlis tersebut. Bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Tentera Dugong kasih cucu hakim seluar. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni, tak ada kan nombor 1 Roman dan 2 Roman. Jadi bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib bermula dengan pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan ialah berkaitan dengan ketenteraman awam. Titik, lepas titik, wajib bermasuk penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajak guna number. Jadi kedua koma, berkaitan perdagangan dalam negeri, titik, lepas kedua, ketiga, berkaitan komunikasi antara negeri. Keempat, tentang percukaian dalam negeri. Ada lagi tak bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan? Ada lagi. Ingat balik formula. Tentera Dugong kasih cucu hakim. Hakim, lepas keempat, kelima, kehakiman. Seluar. Keenam, hal ehwal luar. Okey, tengok soalan C. Soalan kebat ditanya, apakah kesan Kerajaan Tanah Melayu sekiranya Persekutuan Tanah Melayu 1948 gagal dibentuk? Berikan penjelasan anda. Apa kehendak soalan? Kesan jika Persekutuan Tanah Melayu gagal dibentuk. Okey, untuk jawab soalan ni, tengok di ruangan jawapan tak ada kan nombor 1 Roman dan 2 Roman. Bermaksud kena jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Pandainya. Setiap ayat wajib bermula dengan apa? Pembuka soalan. Ya, pandainya. Bermaksud pelajar-pelajar cikgu dah sangat faham dan dah sangat jelas macam mana nak menjawab soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan tu. Kesan Kerajaan Tanah Melayu sekiranya Persekutuan Tanah Melayu 1948 gagal dibentuk ialah Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa. Titik. Lepas titik bermaksud huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Hari ini kerana Raja-Raja Melayu hanya boleh berbincang tentang agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Titik. Manakala kuasa dalam bidang pentadbiran dijalankan sepenuhnya oleh Gubernur British yang dilantik sebagai Ketua Malayan Union. Titik. Justru akan menghilangkan ketuanan Melayu di tanah Melayu sendiri dan membangkitkan kemarahan penduduk dan Raja-Raja Melayu. Sebab apa menghilangkan ketuanan Melayu? Sebab Ketua Pemerintah Malayan Union adalah Gubernur British. Raja-Raja Melayu hanya boleh berbincang saja ataupun bincang tentang 2 perkara, agama Islam dan adat istiadat Melayu. Okey, kita tengok soalan esei sedikit. Ini contoh soalan esei. Markahnya 488. Okey, kita bincang satu persatu. Soalan A dulu ditanya, terangkan perubahan pentadbiran setelah British memperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu 1948 di Tanah Melayu. Apa kehendak soalan? Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ada formula tak untuk pentadbiran? Ada. Apa formulanya? Persatuan Singa Berjaya Mesyuarat. Okey, untuk jawab soalan esei seperti biasa wajib mulakan dengan pembuka soalan. Ambil balik pembuka dekat soalan tu. Perubahan pentadbiran setelah British memperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu 1948 di Tanah Melayu ialah persekutuan dibentuk melalui gabungan 9 buah negeri dan juga 2 buah negeri selat. Titik. Lepas titik, wajib bermasuk penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajak guna apa? Guna number. Jadi kedua koma, Singapura kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Titik. Lepas kedua. Ketiga, Pesuruhjaya Tinggi British mengetuai PTM. Dan last sekali keempat, Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan bagi membantu Pesuruhjaya Tinggi British dalam pentadbiran. Okey, soalan B 1 Roman ditanya, jelaskan kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu melalui kaedah berikut. Yang pertama, kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Ingat dah, kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang ni hanya diberi kepada rakyat Raja Melayu dan rakyat British. Kemudiannya diberi kepada orang yang lahir di luar negara dan lahir dalam negara, serta diberikan kepada orang yang naturalized. Okey. Jadi untuk memulakan jawapan soalan esei ini seperti biasa ambil balik pembuka soalan. Kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu melalui kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang ialah jusulian yang diberikan kepada rakyat raja dan rakyat British. Titik. Lepas titik, ingatlah wajib letak penanda wacana. Jadi
Pernah anda baca nak cikgu ajak guna number. Jadi kedua, koma. Pemuda yang lahir di luar negeri, ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British. Lepas kedua, ketiga, kewarganegaraan diberikan kepada penduduk dari dalam negeri Melayu yang lahir sebelum, semasa atau selepas tarikh perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Lepas ketiga, keempat, rakyat raja dan mereka yang naturalize, iaitu mereka yang memahami adat resam, bertutur bahasa setempat dan serasi dengan penduduk Tanah Melayu, boleh memohon kewarganegaraan melalui mana-mana undang-undang yang dikuatkuasakan. Okey, seterusnya soalan bidorman. Kewarganegaraan melalui kaedah pendaftaran. Okey, untuk memulakan jawapan soalan esei, seperti biasa ambil balik pembuka soalan. Kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu melalui kewarganegaraan secara pendaftaran ialah mereka yang dilahirkan dalam Persekutuan Tanah Melayu dan bermasa tutin selama 15 tahun. Lahir dan bermasa tutin selama 15 tahun dari tempoh 20 tahun dari hari permohonannya ataupun pendaftarannya. Titik. Kedua, itu yang wajib. Yang tambahan ada formula dah. Ada apa formulanya? Jenayah botol tak laku. Kedua, jenayah tu apa? Mesti tiada rekod jenayah. Lepas kedua, ketiga, botol menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Lepas ketiga, keempat, taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Ada lagi dah? Ada satu lagi. Apa dia? Laku tu apa? Mempunyai tingkah laku yang baik. Last sekali soalan kebat C dia tanya, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan suatu kejayaan perjuangan orang Melayu. Kemukakan alasan anda. Ya, Persekutuan Tanah Melayu merupakan kejayaan bagi perjuangan orang Melayu. Okey, untuk memulakan jawapan bagi soalan esei ini, seperti biasa ambil balik pembuka soalan. Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan suatu kejayaan perjuangan orang Melayu kerana orang Melayu dapat menguasai pentadbiran negara semula. Ya, isinya menguasai pentadbiran negara semula. Contohnya, orang Melayu dilantik sebagai menteri besar untuk menguasai pentadbiran negeri. Ya, ada contoh, satu markah. Kemudiannya huraian. Ingatlah huraian bermula perkataan hal ini. Hal ini dapat dilihat sebagai langkah ke arah berkerajaan sendiri. Ya, bila orang Melayu menjadi menteri besar, jadi orang Melayu boleh mendapat pengalaman ke arah berkerajaan sendiri. Dan kesannya, last sekali kesannya, ketuanan Melayu diiktiraf semula. Okey, jadi di situ ada 4 markah. Isi, menguasai pentadbiran negara semula. Contoh, dilantik menteri besar, 1 markah. Huraian, langkah ke arah berkerajaan sendiri, 1 markah. Kesan, ketuanan Melayu diiktiraf semula, 1 markah. Okey, macam mana nak mulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi kedua, koma, dasar perlindungan orang Melayu dipulihkan. Huraiannya, hari ini kerana orang Melayu diberikan kedudukan yang istimewa. Contohnya, mendapatkan pekerjaan dalam perkhidmatan awam dan beasiswa dalam pendidikan. Last sekali kesannya, hak orang Melayu sebagai pribumi dikekalkan sehingga ke hari ini. Jadi isi yang kedua apa markah? 4 markah juga. Isinya apa? Perlindungan orang Melayu dipulihkan. Huraiannya, orang Melayu diberikan kedudukan yang istimewa, 1 markah. Contohnya, mendapat pekerjaan dalam perkhidmatan awam dan beasiswa dalam pendidikan. Contoh 1 markah. Jadi dah 3 markah. Dan sekali kesannya, hak orang Melayu sebagai pribumi dikekalkan sehingga ke hari ini, 1 lagi markah. Jadi 4 markah. Ingatlah untuk contoh, bagi pilih berapa pun contoh, markahnya diberi 1 markah. Jadi kalau boleh contoh bagi 1 pun dah cukup dah. Contoh untuk isi yang kedua ni, bagi sekadar contohnya mendapat pekerjaan dalam perkhidmatan awam saja pun dah cukup dah, dapat 1 markah. Jadi isi pertama 4 markah, isi kedua 4 markah, tambah 2 layak dapat 8 markah penuh. Okey, sekadar itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.